Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kelas geografi. So yang ini adalah kelas yang pertama untuk tingkatan 3. Okay, dalam tingkatan 3 bab 1 kita akan belajar tentang jadual dan graf. So kita akan belajar yang pertama bagaimana menghasilkan jadual, yang kedua bagaimana menghasilkan 3 jenis graf, iaitu graf bar mudah, graf garisan dan graf gabungan. Graf gabungan dia akan menggabungkan ketiga-tiga graf. So kita akan lihat satu persatu. So daripada jadual, graf bar mudah, graf garisan dan graf gabungan. Kita tengok dalam buku teks muka surat 4, ciri dan kegunaan jadual. Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data dan maklumat dengan lebih tersusun. Data dan maklumat yang dipersembahkan dalam bentuk jadual mudah dibaca, difahami dan ditafsir. Di sekeliling kita ni terlalu banyak maklumat. Diri kita sendiri pun ada banyak maklumat. Contohnya kita punya tarikh lahir, bilangan adik-beradik, nombor kad pengenalan dan sebagainya. Semua itu adalah maklumat. So maklumat-maklumat ni datang dalam keadaan yang tidak tersusun. Contoh kalau kita ambil cara murid tingkatan 3 datang ke Sengkeng Gemas pada tahun 2021. Okey, maklumat ini datang daripada pelbagai sumber dan dia tidak tersusun. Dan kalau kita nyatakan dia dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk ayat, dia akan jadi terlalu panjang dan susah untuk kita dapatkan maklumat dengan lebih cepat. So jadual dia akan menjadikan satu data itu lebih cepat difahami, lebih mudah kita dapatkan dia punya maklumat. Okey, ciri jadual mempunyai tajuk. So dia kena ada tajuk. Tajuk dia mesti lengkap menerangkan apa itu jadual. Apa maklumat yang ada, bila maklumat itu bila tarikh ataupun waktu maklumat itu dinyatakan. Contoh cara murid tingkatan 3 SMK Gemas. Dinyatakan dengan jelas murid tingkatan 3 SMK Gemas, bukan sekolah lain, bukan daerah tampil dan sebagainya, pada tahun 2021. Dinyatakan juga tahun supaya maklumat itu jelas menunjukkan pada tahun tertentu sahaja. Lepas itu dia juga mempunyai data. So data dan maklumat. So ini ialah data dan maklumat. Dan terakhir ialah dia juga perlu mempunyai sumber. Sumber ini menunjukkan dari mana data itu diperolehi. Supaya sumber maklumat tu boleh dipercayai. Dia bukan datang daripada cakapan orang, bukan datang daripada dengar daripada orang lain dan sebagainya. Dia mesti ada satu sumber yang boleh dipercayai. So awak kena nyatakan sumber. Sumber biasa dinyatakan di bawah jadual. Contoh kalau yang ini mungkin kita dapatkan maklumat daripada borang seorang pendidik, borang yang diedarkan oleh pihak sekolah dan sebagainya. Okey, kegunaan jadual. Data dan maklumat dalam jadual untuk menghasilkan graf. So, daripada jadual kita boleh hasilkan graf. Digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. So ada dua maklumat. Contoh, maklumat dia ialah cara ke sekolah. Maklumat yang kedua mungkin kelas. Ada tingkatan 3 alfa, 3 beta, 3 gamma. Dan itu ialah maklumat yang kedua. Dia boleh gabungkan dalam bentuk jadual. Okey, yang ketiga, pengkelasan maklumat dan jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. So bila kita tengok di jadual tu, kita boleh kenal pasti apa maklumat yang perlu. Contohnya kita nak tahu berapa orang berjalan kaki, kita terus tengok ada berapa orang yang berjalan kaki. Okey, seterusnya awak buka muka surat 9. Langkah-langkah membina jadual. So kita bina jadual. Macam mana nak bina jadual? So dia kena ada dua jadual. Satu jadual kekerapan, satu lagi jadual yang sebenarnya lah, ringkasan jadual. Jadual kekerapan ni kita nak mengira untuk memudahkan kita mengira maklumat yang kita perolehi. Okay, bagaimana untuk menulis kekerapan? Contoh, kita kira daripada borang tu kita check. Kita buka satu borang Muhammad Ali.
kenderaan dia menaiki bas. So tandakan satu. Lepas tu tengok borang yang kedua, contohnya Abu, dia berjalan kaki, tandakan satu. Tandakan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Orang yang kelima silangkan macam ni. Supaya senang untuk kita kira. Maknanya yang ni kita dah tahu, ini ialah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. So kita tahu yang ni 5, 10, dapat 2, 12. Yang ni standard yang biasa digunakan lah. Awak akan jumpa banyak untuk mengira kerapan digunakan kaedah macam ni. Boleh juga awak nak kira 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi susah kita nak lambat kita nak untuk kira dia. Contoh 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nanti awak nak kira satu-satu pula. So bila 5 ni dia lebih cepat. Awak dapat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So awak dah tahu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 62, 30, 32. Dia cepat sikit untuk kita kira. Okey, contohlah kita dah selak, kita check kita punya borang, bebas kita kira 1, ketika 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Contoh macam ni. Boleh? So yang ni daripada sini awak tulis dia punya bilangan. 5 tambah 2, 7. Sini 11. Sini 10, 13. 17. Dan ini 6. Motosikal 6. So awak akan dapat jadual kekerapan yang macam ni. Lepas tu terus hasilkan daripada jadual kekerapan, baru kita hasilkan jadual yang sebenarnya. Saya tulis mula-mula sekali dia mesti ada tajuk. Tajuk sama juga tajuk jadual kekerapan ni. Tajuk dia sama je. Salin je balik. Salin balik. Tajuk, awak tak buat tajuk, tolak satu markah. Lepas tu maklumat yang perlu ada dalam ni. So, yang perlu ada ialah cara bersekolah, yang kedua ialah bilangan. Bas, basikal, jalan kaki, kereta, motosikal. Bilangan 7, 11, 13, 17, 6. Yang ni contoh jadual yang paling ringkas. Ada juga jadual contoh kat sini 3 alfa. Awak boleh gabungkan dengan kelas-kelas lain. 3 beta, gamma dan seterusnya. Yang ni dia punya bilangan. Bawah ni boleh buat punya jumlah. 12, 10, 20, 30, 40, 47, 48, 59, 50, 51, 52, 53. Ramai. Kelas dia ada 53 orang. Ini contoh untuk menghasilkan jadual. Jadual ni awak buat latihan dia dalam buku modul yang telah cikgu edarkan mengikut kelas. Dalam buku tu sebenarnya yang saya edarkan tu ialah daripada buku ni.
Cikgu cuma photostat daripada buku ni. Buku ni dia berwarna. Yang awak dapat tu sebab dia photostat, so dia hitam putih lah. Lepas tu sebab untuk menjimatkan kertas, dia terpaksa kecilkan. So buku ni dia besar sikit lah. Lagi senang. Lagi satu dia colourful. Nanti bila bab peta tu nanti awak lebih mudah. Tapi untuk dapatkan buku ni ada kos lah. Harga dia sebenarnya RM5.50. Semurah je. Tapi cikgu dapat harga dia RM5. So awak bayar kepada saya RM5 lah. Siapa yang berminat, so boleh dapatkan buku ni untuk dia lebih mudah lah, untuk dia buat latihan dengan lebih mudah. So kalau modul tu awak tak perlu guna, so awak gunakan buku ni. Kalau berminat, nanti saya tuliskan dia punya senarai nama. So harga dia murah je. Okey, sekian untuk kelas berkaitan dengan jadual. So ada soalan, tanya saya directly dalam WhatsApp. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.